Apa hasil bila tengok ni Facebook? Facebook pula Dia apa? tak ada. Link. Boleh share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peredaran masa semakin pesat dengan teknologi yang semakin canggih. Tidak lupa juga dengan kealpaan manusia yang semakin hari semakin jauh daripada agama Allah. Bagaimana kita pada hari ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk terus memperkukuhkan tiang agama Islam dan kita melahirkan generasi yang beriman di kalangan anak muda kita. Bermula pada Julai 2015, pusat pengajian Ruwaq Jawi yang bertempat di Kahirah, Mesir digerakkan oleh agamawan, tokoh-tokoh ilmuwan Melayu Malaysia. Kini sebanyak 130 kelas pengajian secara percuma diadakan setiap bulan bersama dengan ulama Al-Azhar. Oleh kerana pusat pengajian Ruwaq Jawi sehingga hari ini hanya menyewa premis, sedangkan bilangan pelajar yang menghadiri kelas semakin hari semakin ramai. Maka dengan itu, Yayasan Al-Azhar Al-Thani telah bersetuju untuk melancarkan kutipan dana bagi tujuan pembelian bangunan Ruwaq Jawi di Kahirah, Mesir. Yayasan Al-Azhar mensasarkan ringgit Malaysia 4 juta hasil daripada derma orang ramai bagi tujuan pembelian bangunan tersebut yang akan memberikan keselesaan kepada para pelajar di Kahirah, Mesir dalam usaha mereka untuk menuntut ilmu agama. Kini kami membuka peluang untuk anda bersama-sama menjadi salah satu bahagian dalam usaha mulia untuk melahirkan lebih ramai generasi ulama dalam negara kita. Anda boleh berinfak menerusi pakej-pakej yang telah disediakan. Menerusi infak ini sahaja, bukan anda berbelanja di jalan Allah, bahkan anda juga akan dapat menimba ilmu dengan menerima kitab hadis berbentuk e-book dan juga link penuh pengajian Ruwaq Jawi di YouTube. Alhamdulillah, setakat pada hari ini sebanyak 1.5 juta telah dikumpulkan hasil infak orang ramai. Namun pihak Ruwaq Jawi masih memerlukan 2.5 juta untuk melengkapkan tabung dana pembelian premis ini. Bantulah Ruwaq Jawi, berinfaklah kepada tabung dana untuk pembelian bangunan Ruwaq Jawi dengan harapan anda adalah sebahagian dalam proses penyebaran ilmu dan mudah-mudahan semua amalan kita berkekalan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kalau tak ada kerja apa lah, pasal ada juga kerja sikit dari kat tu, cuma tak confirm dia jadi ke tak. Apa kalau confirm nanti bagi tahu InsyaAllah. Okey, bismillah. Boleh lah? Ya. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محمد النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع النفوس وعلى آله وسلم.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به حتى يأتينا اليقين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Abil Barakat Sayyidi Ahmad bin Muhammad Al-Dardir Al-Maliki Al-Azhari rahimahullah ta'ala قال الناظم حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراده وإن يكن بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فطرح المرى فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام. Kata penyusun Nazam Jawharat Nazam Al-Kharidah Al-Bahiyah yakni Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Sayyidi Abil Barakat Ahmad bin Muhammad Dardir rahimahullah ta'ala dalam bait syairnya yang ke-33 katanya hayatuhu wa qudratun iradah wa kullu syai'in kainin aradah. Terjemahannya, tengok muka surat sebelah terjemahannya. Seterusnya selepas daripada perbincangan sifat ilmu, sifat hidupnya ataupun sifat hayahnya. Hidup itu diterjemahkan daripada nama sifat itu iaitu sifat hayat. Hayatun itu kita sebut dengan hayah. Sifat kemampuan dan sifat kehendak. Sifat kemampuan itu diterjemahkan daripada sifat qudrah dan sifat kehendak itu diterjemahkan daripada sifat iradah. Jadi kita pakai kita gunakan nama asal bagi sifat lah, lebih mudah kita faham daripada kita gunakan terjemahan. Terjemahan ini untuk memudahkan kefahamannya. Wa kullu syai'in kainin aradah, setiap sesuatu yang berlaku adalah yang dikehendaki olehnya. Baik, situ dulu. Baik, sambung dalam kita punya tajuk perbincangan kita menggunakan matan Al-Kharidah Al-Bahiyah oleh Imam Ahmad Ad-Dardir rahimahullah ta'ala. Kita berada dalam tajuk perbincangan sifat ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa sifat ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala disebut juga sebagai sifat wujudiyah. Disebut juga sebagai sifat wujudiyah, iaitu sifat yang jenis ada diri. Sifat yang jenis ada diri, yang bangsa ada. Kalau Tok Guru kita terima, sifat yang bangsa ada. Dia ada, lagi pula dia menyabitkan hukum, dia menyabitkan kesan ataupun fungsi sifat tersebut berdasarkan kesesuaian sifat tersebut yang disebut sebagai samarah ataupun ta'alluq bagi sifat ma'ani. Di sifat yang ada sekira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala seandainya membuka hijab di antara kita makhluk dengannya Subhanahu wa ta'ala, nescaya kita akan nampak sifat ini berada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulan ringkas daripada makna sifat ma'ani yang kita bincangkan dalam pertemuan yang lepas. Kita selesai membincangkan satu daripada 7 sifat ma'ani. Ini kita masuk dalam perbincangan sifat yang kedua lah. Susunan sifat di sini ini mengikut susunan yang dirasakan sesuai oleh Imam Dardir rahimahullah ta'ala.
juga bergantung kepada kesesuaian susunan syair beliau. Jadi dia bukan susunan ikut tertib lah. Kalau kita mengaji dalam kitab-kitab yang berbentuk kalam prosa, kalam tulisan biasa ni, tulisan esei ni kita panggil ni, maka dia biasanya susunannya dimulakan sama ada dengan hayah dulu ataupun dimulakan dengan qudrah dulu. Tapi Imam Dardir rahimahullah ta'ala memulakan perbincangan sifat ma'ani dengan sifat ilmu. Tak apalah, kita turut dia lah. Perbincangannya sama, tidak ada dulu kemudian pada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma susunan ini susunan untuk memudahkan kefahaman saja. Dan juga lebih-lebih lagi dalam kalam syair seumpama matan Al-Kharidah Al-Bahiyah yang kita gunakan ini, dia juga bergantung kepada kesesuaian perletakan perbincangan tersebut supaya dia masuk dan juga dia sesuai mengikut rima-rima dan juga bahar-bahar syair yang digunakan. Jadi kita dah selesai perbincangan dalam kelas yang lepas, dalam pertemuan lepas selesai daripada membincangkan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masuk dalam sifat seterusnya yang disebutkan oleh Imam Dardir rahimahullah taala dalam bait yang ketiga. Dalam bait yang ke-33 ini ada 3 sifat yang disebutkan oleh Imam Dardir, iaitu sifat hayat, sifat hidup Allah Subhanahu wa taala, sifat qudrah, sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan sifat iradah, iaitu sifat ketentuan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ringkasnya lah. Ataupun kalau kita ikut terjemahan berdasarkan aliran ataupun madrasah Syekh Wan Ismail Makki Al-Fatani ataupun disebut sebagai Pak Da'i Sahibul Baquratul Amani, maka hayah ini disebut sebagai pehidup, qudrah itu diterjemahkan sebagai pekuasa, dan iradah itu diterjemahkan sebagai penentu ataupun pekehendak. Jadi kita tak masuklah perbincangan tentang kemunasabahan terjemah dan sebagainya. Kita nak ambil kefahaman saja. Jadi lebih senang kita gunakan nama sifat itu secara namanya yang asal. Jadi kita akan sebut sifat hayah, sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu dan sebagainya. Dia lebih mudah untuk pengajian yang ringkas umpama ni. Kita tak perlu bergelumang ataupun membahaskan dengan lebih panjang kemunasabahan terjemah berdasarkan madrasah ulama-ulama Jawi kita masing-masing. Baik. Seterusnya disebutkan tentang sifat yang kedua daripada 7 sifat ma'ani Allah yang wajib diketahui oleh mukallaf secara fardu ain, ialah sifat hayah yang kita terjemahkan dengan hidup ataupun pehidup. Sifat hayah Allah Subhanahu wa taala dia sifat hayah Allah Subhanahu wa taala dia merupakan satu sifat yang ada. Kita ambil daripada kefahaman sifat ma'ani seperti yang kita bincangkan sebelum ini. Dia sifat yang ada dirinya lagi ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya Allah hiduplah. Kalau kita bandingkan dengan takrif-takrif yang selainnya, sifat hayah ialah satu sifat yang sedia kala ada di zat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah hidup. Itu kefahaman makna ringkas bagi sifat hayah. Kalau kita faham makna yang tersebut, ikutlah kita nak terjemahkan dengan hidup pun tak apa, ataupun kita nak terjemahkan dengan perhidup pun tak apa, berdasarkan terjemahan yang kita rasakan sesuai. Asalkan kita lari daripada makna yang dikehendaki oleh alim ulama kita dalam ilmu akidah tentang makna sifat hayah, iaitu satu sifat yang ada lagi sedia kala di zat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah hidup. Yang dengannya Allah hidup. Ini takrifan yang mudah lah. Takrifan yang mudah. Sebahagian ulama menyebutkan takrifan sifat hayah sebagai sifatun tusahhihu liman qamat bihi al-idrak. Satu sifat yang mensahkan, yang menjadi syarat bagi zat yang bersifat dengannya untuk memiliki sifat idrak, untuk memiliki sifat idrak, sifat yang ada fungsi, sifat yang ada peranan ataupun sifat yang ada ta'alluq.
Itu seperti mana yang ditakrifkan oleh Imam Sanusi dalam matannya lah, dalam syarah matannya. Baik, itu susah juga ataupun dia memerlukan kepada kefahaman yang lebih halus dan lebih jelas tentang benda tu. Mudahnya seperti mana yang ulama sebut kita, dia lebih ringkas dan kita lebih mudah faham. Sifat hayah ialah satu sifat yang dengannya Allah hidup. Satu sifat yang ada sebab dia sifat ma'ani. Ada sekira-kira seandainya Allah bukakan hijab di antaranya Subhanahu wa ta'ala dengan kita makhluk, nescaya kita akan lihat sifat hayah ini ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi sedia kala ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya Allah hidup. Ya, dengannya Allah hidup. Untuk memudahkan kefahaman kita tentang sifat hayah Allah ini, kita boleh bandingkan kefahaman kita dengan roh kita. Bandingkan saja, bukan lagi tu. Sifat hayah Allah ni bukan roh. Sifat hayah ini bukan roh. Tapi untuk memudahkan kefahaman kita, maka seperti mana adanya roh pada ataupun dalam badan kita, maka begitu jugalah adanya sifat hayah di zat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan kefahaman. Hakikatnya sifat roh ataupun roh yang dimasukkan ke dalam badan hamba itu bukanlah sifat hayah bagi hamba. Maka jauh sekali lah dia sifat hayah seumpama sifat hayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk memudahkan kefahaman kita di atas kalam ulama saja. Bila kita bincangkan sifat hayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat hidup ataupun sifat perhidup Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat perhidup ialah satu sifat yang dengannya Allah hidup. Bandingan mudah kefahaman kita, kalau kita nak bandingkan secara mudah apa yang berlaku di dunia dalam kehidupan kita di alam untuk memudahkan kefahaman kita, untuk menghampirkan kefahaman kita tanpa sedikit pun menyamakan Allah dengan makhluk, kita boleh bandingkan dengan seperti mana roh dengan jasad kita. Roh dengan jasad kita tu untuk memudahkan kefahaman saja. Sebab kita dah mengaji dah sebelum-sebelum ni dalam sifat-sifat yang terdahulu juga menyebutkan bahawasanya Allah tidak sama dengan yang sesuatu pun. Jadi kefahaman tu jangan tinggal. Kefahaman tu kita pegang sampai bila-bila lah. Dia kefahaman yang jelas Allah tak serupa dengan makhluk. Cuma ini untuk dipanggil taqribul fahmi, untuk menghampirkan kefahaman saja. Hakikatnya kita juga bukan hidup dengan roh. Hakikatnya kita juga bukanlah roh itu yang menjadikan kita hidup. Roh itu bukanlah ia yang menjadikan kita hidup. Sebab ikatan di antara hidup dengan roh itu hanyalah ikatan duniawi. Tak semestinya nak hidup kena ada roh. Itu maksudnya. Tak semestinya nak hidup kena ada roh. Jadi bukan roh itu yang menghidupkan. Cumanya kata ulama kita radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mana Allah memasukkan roh ke dalam suatu jasad, Allah juga memasukkan sifat hayat ke dalamnya bersama dengannya. Bersama dengan masuknya roh. Bukanlah roh itu hayat dan bukanlah hayat itu terikat dengan roh. Melainkan ikatan itu ikatan secara adat saja. Itu pada hak kita makhluk. Dalilnya seperti mana yang disebutkan oleh alim ulama kita dalam kitab-kitab akidah mereka, ada sebahagian makhluk Allah yang tidak dimasukkan roh tapi dimasukkan sifat hayat sehingga membolehkan dia bercakap dan sebagainya. Umpamanya batu yang bertasbih di tangan Nabi SAW. Batu bukan sesuatu yang memiliki roh. Cuma untuk menzahirkan mukjizat. Ketika Allah zahirkan mukjizat di tangan Nabi SAW, Nabi letak batu kecil di atas tapak tangannya, lalu kedengaran batu tersebut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Ada yang mengucap salam kepada baginda Nabi SAW, ada yang mengucap syahadah dan sebagainya. Ketika itu dimasukkan hayat tanpa roh ke dalam jasad-jasad tersebut. Kayu, pokok, batu dan sebagainya. Dan ia bukanlah jasad-jasad yang menerima roh. Jadi ikatan di antara hidup dengan roh itu hanya ikatan secara adat, bukan secara akal. Ini kembali balik kepada
perbincangan hukum akal pada awal kitab kita dulu. Dia ikatan secara adat saja. Ya, ikatan secara adat sahaja, bukan ikatan secara akli. Bukan ikatan akliyah. Maksudnya tak semestinya untuk hidup itu kena ada roh. Tak semestinya untuk hidup itu kena ada roh. Sebab tu ulama-ulama kita sebut bahawasanya roh dimasukkan ke dalam badan sesuatu, ke dalam sesuatu jasad makhluk, dan dimasukkan bersamanya, dimasukkan sertanya akan hidup, akan hayat. Maka itulah kita makhluk. Itu pun kita tak berapa nak nampak, tak berapa nak garing, tak berapa nak faham. Lebih-lebih lagi hakikat roh lah, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Tak ada siapa tahu tentang rahsia roh melainkan Allah. Maka lebih-lebih lagi lah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sifat hayah Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah roh dan bukanlah seperti sifat hayah kita yang dimasukkan bersama dengan roh ke dalam jasad kita. Ta'rifan ataupun penjelasan tentang makna sifat hayat ini seperti mana yang diberikan oleh alim ulama kita hanyalah sekadar di satu sifat yang dengannya Allah hidup, itu je. Satu sifat yang dengannya Allah hidup. Satu. Kemudian sebab apa perlunya hidup Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita secara aklinya wajib mengiktikadkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni hidup? Sebab jasad yang mati, jasad yang tidak hidup, lebih umumlah, jasad yang tidak hidup tidak memiliki sebarang kemampuan untuk melakukan apa-apa secara ikhtiar, secara kehendaknya. Walaupun contohnya lah, kita ada manusia-manusia untuk memudah ataupun untuk menjelaskan kefahaman. Kita ada manusia-manusia yang terkenal dengan kekuatan dan kegagahan mereka. Kita ada manusia-manusia yang terkenal dengan kepintaran dan kecerdikan mereka. Kita ada manusia yang terkenal dengan kemahiran dan bakat mereka. Tapi semua tu tak berfungsi dan tak ada guna bila mana mereka mati. Maka inilah yang dimaksudkan oleh alim ulama bila mereka mentarifkan sifat hayah dengan sifatun tusahhihu liman qamat bihi al-idrak. Hayah ini ialah satu sifat, sifatun tusahhihu liman qamat bihi, yang mensahihkan dengan makna yang menjadi syarat bagi mereka yang bersifat dengannya, bersifat dengan sifat hayah ini, mensyaratkan adanya hayah barulah sah idrak. Sifatun tusahhihu liman qamat bihi al-idrak. Satu sifat yang mensahkan, yang menjadi syarat sah untuk satu zat bersifat dengan segala sifat idrak. Segala sifat yang memainkan peranan di luar zat. Ataupun yang kita sebut dengan bahasa mudah kita, sifat-sifat yang jenis bertakluk. Tidak akan zahir sebarang kesan sifat, melainkan apabila sifat tersebut berada pada satu zat yang hidup. Itu daripada kira-kira akal lah. Maka tidak ada gunanya kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, tidak ada gunanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada gunanya iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada gunanya sama', basar dan kalam Allah Subhanahu Wa Taala bila mana Allah Taala yang dibincangkan ialah Allah Taala yang tidak bersifat dengan hidup. Maka tak sah. Maka tidak ada guna dan tidak ada sebarang fungsi. Allah Subhanahu Wa Taala secara bahasanya dalam perbincangan kita tidak bersifat dengan hidup, maka tidak ada sebarang fungsi bagi kudrah, kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sebarang fungsi bagi kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, iradah. Tidak ada sebarang fungsi bagi ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah yang kita bincangkan ini, Allah yang dikatakan sebagai Tuhan dan diiktikadkan sebagai pencipta segala-galanya ini, tidak bersifat dengan hidup. Tidak bersifat dengan hidup. Maka wajib Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan hayat, iaitu hidup. Dalilnya, kalau daripada sudut aklinya, daripada sudut pemikiran akal kita ni,
kita melihat kesan-kesan kejadian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin sesuatu yang tidak bersifat dengan hidup ataupun dengan bahasa mudahnya sesuatu yang mati menciptakan dan menentukan segala kejadian yang berlaku di alam ini. Itu secara mudahnya. Dan kita ada dalil daripada Quran dan hadis yang menyebutkan dengan jelas bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah Tuhan yang hidup. Contohnya macam dalam surah Al-Furqan. Allah sebut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah, berserahlah dirimu kepada Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Maka al-hayyu di situ ialah zatun muttasifun bil haya. Al-hayyu ialah satu zat yang bersifat dengan sifat hayat. Tidak tak terbit mailah lafaz hayy yang hidup, melainkan ia bermakna zat yang bersifat dengan hayat. Supaya kita kata tak akan disebut sebagai alim ataupun alim yang mengetahui, melainkan dia ialah zat yang bersifat dengan ilmu. Tidak disebut sebagai qadir yang berkuasa, melainkan ia ialah zat yang bersifat dengan qudrah. Ini pegangan dan juga akidah ahli sunnah wal jamaah, khilaf bagi golongan Mu'tazilah. Khilaf tu nanti kita bincangkan sampai tempat dia. Baik. Di sini jadi perbincangan sifat hayah ni mudah, ringkas. Mudah dan ringkas. Kita faham sifat hayah itu ialah satu sifat berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis yang ada. Antara lain firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut dalam surah, dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang selainnya, ialah yang maha hidup, lagi qayyum, lagi yang maha mengurus tadbir, lagi yang maha menentukan segala-galanya, mentadbir segala-galanya. Maka hayyu dekat situ ialah zat yang bersifat dengan hayah, itu jelas. Maka dalam hadis pun banyak, dan juga kita juga memikirkan secara logik akal ni juga, kita juga tidak menerima sesuatu yang mati mampu mengadakan dan menjadikan serta menentukan segala perkara yang berlaku di dunia ini. Mustahil. Akal kita tidak menerima satu zat ataupun sesuatu Tuhan yang mati, yang tidak bersifat dengan hidup, mampu untuk mengadakan segala-galanya. Kerana pada pandangan musyahadah kita sendiri sesama makhluk, seseorang yang mati tidak berguna kekuatannya walaupun dia kuat tahu mana pun. Seseorang yang mati tidak boleh menggunakan kepintaran, keilmuan. Tak kira lama mana pun dia, tak kira sepandai mana pun dan secerdik mana pun dia. Maka untuk sifat-sifat tersebut menampakkan kesan dan hasil ataupun zahir daripada seseorang, dia perlu hidup. Dia perlu hidup. Macam tu jugalah secara aklinya, secara pada pandangan akal kitanya juga, Allah tidak boleh menciptakan, Allah tidak boleh menentukan, dan Allah tidak boleh mengetahui, melainkan Allah mesti hidup. Maka hidup Allah itu disebut sebagai sifat hayatnya, sifat hidupnya, sifat berhidup ataupun sifat hayatnya. Jadi dia perbincangan yang straight lah, perbincangan yang jelas. Lagi pula kita melihat kepada sandaran ayat Al-Quran dan hadis yang banyak yang menyebutkan dengan jelas bahawasanya Allah itu ialah Tuhan yang Al-Hayyu, Tuhan yang maha hidup. Tuhan yang maha hidup. Maka sebab itulah ulama' mentarifkan dalam sebahagian kitab yang lain, mentarifkan bahawasanya seperti yang kita sebutkan tadi, hayat ialah satu sifat yang seseolah menjadi syarat sah bagi berfungsinya segala sifat ma'ani yang lain. Kudrah nak berfungsi, kudrah nak ada hasil, maka kena ada hayat. Iradah nak ada hasil, maka kena ada hayat, dan seterusnya. Maka yang tu jelas. Maka sifat kudrah ini, maka sifat hayat ini dibincangkan dengan jelas dan ringkas sebab dia mudah. Sebab dia mudah. InsyaAllah kita faham. Baik. Maka sebab itulah tuan kitab kita pun dia cuma sebut sepatah saja, hayat. Hayatuhu wa qudratun iradah. Sebut sekali lalu lagu tu dia. Sebab dia perbincangan yang jelas. Baik.
terus ke dalam sifat yang seterusnya daripada 7 sifat ma'ani kita. Kalau dalam susunan matan Al-Kharidah Bahiyah ini, dia duduk dalam susunan sifat ma'ani yang ketiga dan yang keempat, iaitu qudrah dan iradah. Qudrah dan iradah ni untuk memudahkan kefahaman ni dia dibincangkan secara serentak. Sebab qudrah dan iradah ni dia ada kaitan yang sangat rapat di antara satu sama lain lah. Maka disebutkan secara serentak dan juga sekaligus untuk memudahkan kefahaman kita. Wa qudratun iradah, kata Nazim rahimahullahu ta'ala, dan qudrah dan iradah dalam terjemahan kitab kita ni disebut sifat kemampuan dan sifat kehendak. Terjemahan ni bergantung kepada penterjemah. Sifat qudrah biasanya, selalunya, yang popularnya diterjemahkan dengan sifat kuasa ataupun sifat berkuasa. Sifat iradah diterjemahkan dengan kehendak ataupun berkehendak, atau dengan terjemahan yang lebih jelas, penentu ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat tentu, sifat menentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjemahanlah, tak ada masalah. Maka qudrah dan iradah ini kita akan bincangkan secara sekali lah, digabungkan perbincangannya sekali untuk memudahkan kefahaman kita. Maka qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala ialah sifat, satu sifat yang azali, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya Allah mengadakan atau meniadakan mungkin. Dengannya Allah mengadakan atau meniadakan mungkin. Disebutkan dengan sifatun azaliyatun qa'imatun billahi ta'ala yata'atta biha ijadul mumkini wa i'adamu. Sifatun azaliyatun qa'imatun bi zatihi ta'ala yata'atta biha ijadul mumkini wa i'adamu. Satu sifat yang azali, sifatun azaliyatun, satu sifat yang azali, yang sedia kala, qa'imatun bi zatihi ta'ala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira-kira kala Allah bukakan hijab, nescaya kita nampak ia berada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yata'atta biha ijadul mumkini wa i'adamu, yang bolehlah, yang mampulah dengannya, dengan adanya sifat qudrah di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengannya Allah boleh dan Allah mampu ijadul mungkin, mengadakan mungkin, wa i'adamu, dan meniadakan mungkin. Ini ta'rif bagi sifat qudrah. Ta'rif bagi sifat qudrah. Maka adanya qudrah pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebut sebagai kuasa ataupun perkuasa. Kita biasa, kalau kami yang duk mengaji kitab-kitab tauhid yang kebanyakannya daripada madrasah terjemahan pada Sahibul Baqarah, kita biasa sebut dengan perkuasa lah. Sebab kita bezakan di antara kerja, iaitu berkuasa, ataupun masdar, iaitu kuasa, dengan sifat, dengan makna ismi, iaitu perkuasa. Tak apalah, terjemahan itu bukan menjadi tajuk perbincangan kita. Yang penting kita faham makna sifat qudrah. Maka sifat qudrah ini memudahkan kefahaman kita, ialah satu sifat yang dengannya Allah boleh mengadakan sesuatu dan Allah boleh meniadakan sesuatu. Bukan mesti buat, bukan mesti meniadakan ataupun membinasakan ataupun menghancurkan, tak mesti. Tapi Allah boleh buat dan Allah boleh meniadakan. Allah mampu buat dan Allah mampu meniadakan. Itu makna bagi sifat qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala perkara yang berlaku itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita kena ikat kefahaman kita dengan kefahaman perbincangan tajuk wahdaniyah pada af'al yang dalam kelas-kelas yang lepas, kan?
Jangan lupa perbincangan kita dalam sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu mempunyai 3 sudut pandang dan makna. Satunya wahdaniyah pada zat, dengan makna zat Allah Ta'ala itu zat yang esa. Wahdaniyah pada sifat, dengan makna segala sifat Allah juga merupakan sifat yang esa. Dan juga wahdaniyah pada af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan makna segala perbuatan yang berlaku, segala kejadian, segala ciptaan dan setiap perkara yang berlaku itu adalah diciptakan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbincangan dalam tajuk sifat wahdaniyah. Maka kudrah dan iradah ini kefahamannya perlu diikat dan juga perlu diselarikan dengan kefahaman wahdaniyah pada af'al tersebut. Segala perkara yang berlaku ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perkara yang ada ini, sama ada yang telah ada dan tiada, ataupun yang sedang ada, ataupun yang akan ada, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kita dan diri kita merupakan kejadian dan ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah lah yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Allah lah yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Jadi, kena tarik balik kefahaman yang telah kita bincangkan ketika mana kita membahaskan tentang wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciptaan dan kejadian yang Allah lakukan, perkara-perkara yang Allah ciptakan dan Allah jadikan itu dijadikan dengan sifat kudrah. Sini ya. Maka segala perkara yang berlaku, segala perkara yang dijadikan, segala perkara yang ada dan segala perkara yang ditiadakan, yang dibinasakan, yang dimusnahkan, yang dihancurkan, semuanya berlaku dengan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan dengan sifat kudrahnya dan Allah meniadakan juga dengan sifat kudrahnya. Itu satu kefahaman. Itu satu sifat kefahaman. Cuma menjadikan itu dipanggil kerja. Itu takluk yang kita akan bincangkan selepas daripada tajuk ni. Menjadikan, meniadakan, memberi rezeki, memberi hidayah, memberi petunjuk, menyesatkan, menghidupkan, mematikan, mengadakan, meniadakan, dan semua tu dengan apa makna sekalipun yang menunjuk ke atas makna mencipta dan mengubah, dia merupakan perbincangan tentang takluk sifat kudrah. Manakah takluk sifat kudrah ini akan dibincangkan selesai daripada perbincangan nama-nama sifat ma'ani. Lepas itu tajuk sifat ma'ani yang 7 ni, kita akan masuk ke dalam tajuk yang baru, iaitu takluk ataupun reja sifat ma'ani. Jadi kita tak masuk lagi kat situ lah. Itu dia dalam bait yang ke-37 nanti. Kita baru dalam bait yang ke-33. Maka mengadakan, meniadakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memberi hidayah, menyesatkan, mengurniakan, menarik, menyempitkan dan segalanya itu dilakukan dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghidupkan dengan sifat kudrahnya, Allah mematikan dengan sifat kudrahnya, Allah memberi rezeki dengan sifat kudrahnya, dengan sifat kudrahnya, Allah menyempitkan rezeki dengan sifat kudrahnya, dan seterusnya. Segala perkara yang berkaitan dengan mengubah daripada satu keadaan ke keadaan yang seterusnya, daripada mengadakan kepada meniadakan dan sebaliknya, semuanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat kudrahnya. Dengan sifat kudrahnya. Maka yang perbuatan-perbuatan tersebut ialah takluk bagi sifat kudrah Allah. Yang kita nak bincangkan kat sini ialah sifat kudrah Allah. Maka sifat kudrah Allah itu, kalau dengan bahasa kita, walaupun dia tak berapa sesuai digunakan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat kudrah itulah yang membolehkan Allah mengadakan. Bahasa ni tak boleh pakai, cuma untuk bagi mudah faham kita aja. Cuma untuk bagi mudah faham kita saja. Sebab kalau kita bincangkan dengan lebih dalam, sifat kudrah itu sendiri bukanlah dia yang mengadakan, Allah yang mengadakan dengan sifat kudrah. Beza. Bukan sifat kudrah itu yang mengadakan makhluk. Bukan sifat kudrah itu yang meniadakan makhluk. Sebaliknya, secara hakikatnya, Allah yang mengadakan makhluk melalui sifat kudrah.
Jadi situ ada perbincangan yang halus dan panjang berkaitan dengan kefahaman di antara dua makna tu. Dia berbeza. Allah mengadakan makhluk dengan sifat kudrah. Dengan sifat kudrah mengadakan makhluk, dia merupakan dua benda yang berbeza. Makna yang kita mahukan dan makna yang sebenar mengikut pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah Allah yang mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk dengan sifat kudrahnya. Bukan sifat kudrah itu sendiri yang mengadakan dan meniadakan makhluk. Jadi, situ perbincangannya. Kita akan sentuh bila perlu. Cuma nak kena beza situ je. Baik, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga berkaitan dengan kefahaman sifat kudrah ataupun sifat berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita nak bincangkan kat sini. Perkara yang ketiganya ialah bila disebutkan Allah boleh mengadakan dan boleh meniadakan segala mungkin dan meniadakan segala mungkin, maka di atas jalan umum. Di atas jalan umum. Semua benda yang masuk di bawah kategori mungkin. Semua perkara, segala sesuatu yang berada di dalam daerah mungkin, yang berada dalam kelompok mungkin, maka semuanya boleh diadakan dan boleh ditiadakan oleh Allah tanpa melihat sama ada dia ada betul ataupun tidak. Di umum. Allah boleh mengadakan manusia dan selain daripada manusia. Boleh. Ada ke tak ada tu cerita nombor dua. Boleh. Dia masuk dalam kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab makhluk ini ialah mungkin. Allah boleh menjadikan ular tanpa kaki macam yang kita tengok, ataupun Allah boleh menjadikan ular dengan 1000 kaki. Boleh. Walaupun mungkin tak ada. Mungkin ada. Akal terima. Jadi dia diikat kembali dengan perbahasan tentang mungkin ini, diikat kembali dengan perbahasan pecahan hukum akal yang tiga. Yang wajib pada akal, yang mustahil pada akal dan yang harus pada akal. Yang wajib pada akal, benda yang akal tak terima nafinya, iaitu zat Allah dan sifat-sifatnya. Yang mustahil pada akal ialah akal tak terima isbatnya, akal tak terima dan tak mengiktirafnya sebagai boleh, iaitu perkara-perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala secara mudahnya. Dan kategori yang ketiga, segala perkara yang diterima pada akal ada dan tiada. Akal kata, akal terima benda ni jadi pun akal terima, benda ni tak jadi pun akal terima. Benda ni berlaku pun akal okey, benda ni tak berlaku pun akal okey. Maka benda ni yang disebut sebagai harus pada akal, dan makhluk kesemuanya berada dalam daerah ni. Maka disebut sebagai mungkin. Apa mungkin? Ma yumkin wujuduhu wa adamu. Sesuatu yang boleh ada dan boleh tak ada. Maka setiap segala perkara sesuatu yang boleh ada dan boleh tak ada ni di bawah rentahan takluk kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat, Allah tak boleh buat. Jangan terkejutlah kalau manusia kepala tiga ke, kita jumpa semut boleh menyanyi ke apakah, benda tu harus pada akal. Benda tu mungkin. Bila benda tu mungkin, Allah boleh buat. Maka segala perkara-perkara ini sama ada dia benar-benar ada ataupun dia tak ada. Selagi mana dia berada dalam kategori harus pada akal, dia mungkin, maka dia boleh dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah boleh untuk meniadakannya. Allah boleh mengadakannya, Allah boleh meniadakannya. Ini kefahaman yang ketiga berdasarkan kepada takrif yang diberikan tadi, iaitu yata'atta biha ijadu mungkinin wa i'dam. Sifat kudrah inilah yang dengannya Allah boleh menjadikan apa-apa mungkin dan Allah boleh meniadakan apa-apa mungkin. Ini dia punya kefahamannya. Maka tak nanti ada, tak mesti ada benda tu selagi mana dia berada di bawah hukum harus pada akal, maka dia boleh diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lautan daripada emas tak ada, tapi dia harus pada akal, maka Allah boleh buat. Allah boleh buat. Kita panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contohnya sungai daripada atar, contohnya minyak wangi, tak ada lah. Sungai daripada atar tak ada. Di syurga ni ada, mungkin tak ada, berdasarkan kepada hadis ada lah, tapi tak ada lah. Di dunia cari sungai daripada atar tak ada lah. Mana nak cari sungai daripada atarnya.
Tapi boleh tak Allah buat di dunia ni? Boleh. Dia tak nanti di akhirat. Sungai dia susu, sungai daripada madu. Sebab apa? Sebab dia harus pada akal. Dia masuk dalam kategori mungkin benda yang boleh ada dan boleh tiada. Maka dia boleh diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia boleh ditiadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, ini kefahaman yang kita nak bawa terus. Sekiranya benda tersebut tidak berada di bawah kategori mungkin, maksudnya dia bukan berada dalam kategori harus pada akal, maka kudrah Allah tidak terhadap ataupun tidak menghala kepadanya. Tidak boleh dikatakan Allah mampu ataupun tak mampu buat. Dia out of question. Dia keluar daripada soalan. Dia tidak termasuk dalam soalan yang diterima. Dia bukan soal yang muktabar. Sekiranya benda yang ditanya itu perkara yang tidak berada dalam kategori jaiz, harus pada akal. Maka kita tak boleh soalan seumpama boleh tak Allah mengadakan anak baginya? Boleh tak Allah mengadakan isteri baginya? Boleh tak Allah mengadakan sesuatu, contohnya batu, yang sangat besar dan sangat berat sehingga Allah sendiri tak mampu nak angkat? Benda tu tak masuk dalam, dia bukan soalan yang valid. Dia bukan soalan yang munasabah dan dia bukan soalan yang diterima lagi muktabar. Sebab benda-benda yang kita sebutkan itu, anak bagi Tuhan, isteri bagi Tuhan, sesuatu kejadian yang mengalahkan Tuhan, dia bukan perkara yang harus pada akal, bahkan dia sebaliknya dia masuk dalam kategori perkara yang mustahil pada akal. Bila dia perkara yang mustahil pada akal, maka dia tidak dibincangkan dan dia tidak boleh disesuaikan dengan kudrah. Kudrah, kalau bahasa orang tua, orang ngaji kitab yang umum, disebut kudrah tak takluk ke hal itu. Kudrah tidak bertakluk kepada perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Boleh tak Allah nak jadikan dirinya baharu? Contohnya lah, Allah lah qadim, Tuhan yang sedia kala ada. Boleh tak Allah nak jadikan dirinya baharu? Dengan andaian, kalau kata tak boleh, maka Allah lemah lah. Boleh tak Allah nak jadikan anak baginya? Dengan andaian, kalau kita kata tak boleh, maka Allah lemah lah. Allah bukan Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya, sebab Tuhan tak mampu nak jadikan anak bagi dirinya sekali. Maka soalan tu soalan yang tidak muktabar. Soalan tu soalan yang tidak diterima dan soalan tu soalan yang keluar daripada landasan yang betul. Sebab bila membincangkan tentang boleh dan tak boleh, dia membincangkan tentang perkara yang harus pada akal. Maka perkara yang tidak berada dalam kategori harus pada akal, dia tak masuk dalam perbincangan. Dia di luar bakui, kata setengah guru. Dia soalan luar bakui. Dia tak masuk dalam bakui. Dia tak masuk dalam kotak soalan. Sebab dia bukan perkara yang mungkin. Dia bukan perkara yang harus pada akal. Hence, dia bukan perkara yang ditakluk oleh sifat kudrah. Bandingan mudah kita tak kata pisau lipat yang sekupang tu, yang berupang tu, sebagai lekeh. Kalau dia tak boleh tebang pokok balak. Kalau dia tidak boleh digunakan untuk menebang pokok balak, kita tak boleh kata. Sebab tu bukan kerja dia. Pisau lipat yang sekupang tu, kami orang tahu panggil pisau pelit lah. Pisau pelit hak lipat sekupang tu. Hak luri, tak boleh lipat sekupang tu. Dia digunakan untuk kerak retas. Potong bawang sikit-sikit tu boleh lah. Potong carrot yang halus-halus tu boleh lah. Tapi nak guna untuk tebang pokok balak tak? Bukan kerja dia. Bukan kerja dia. Maka kita tak boleh nak katakan pisau tersebut lekeh. Sebab tu bukan tugas dia. Bukan kerja dia. Macam tu juga kita tak boleh kata ikan tu lekeh sebab tak boleh panjat pokok. Dan semut tu lekeh sebab tak boleh menyelam dalam air. Tak boleh kata sebab tu bukan kerja dia. Bandingan untuk memudahkan kefahaman lah. Macam tu jugalah bila benda tu, perkara yang dipersoalkan itu, dia bukan dalam kategori mungkin. Dia bukan dalam kategori perkara yang harus pada akal. Maka dia tidak ditakluk oleh kudrah Allah. Tak timbul soalan Allah boleh ataupun tak boleh buat, tak timbul. Tak timbul soalan. Dia cuma merupakan keraguan yang dilemparkan dan dilontarkan oleh syaitan untuk menggoyangkan akidah dan juga pegangan seseorang. Bila kita mengaji bagi elok, faham bagi elok,
maka kita boleh bezakan di antara perkara yang harus pada akal, perkara yang mustahil pada akal dan perkara yang wajib pada akal. Perkara yang wajib pada akal tak di bawah ta'alluq qudrah, perkara yang mustahil pada akal juga tidak dita'alluq oleh qudrah. Hanya yang dita'alluq oleh qudrah ialah perkara yang harus pada akal saja yang tersebut sebagai mungkin. Yang terakhirnya, mungkin yang kita maksudkan kat situ, ulama pecahkan kepada 4 kategori. Kita boleh pecahkan kepada 4 kategori. Satu disebut sebagai mungkin maujud. Mungkin maujud ni disebut sebagai mungkin yang telah ada, ataupun mungkin yang sedang ada. Maujud ba'dal adam. Mungkin maujud ba'dal adam. Perkara yang ada selepas dia tak ada. Sebelum ni dia tak ada, sekarang dia ada. Satu jenis mungkin. Contohnya kita lah ni ada. Sebelum ni kita tak ada. 40 tahun dulu saya tak ada. 38 tahun dulu saya tak ada. 37 tahun dulu saya tak ada. Dan seterusnya lah. Satu, dipanggil mungkin maujud ba'dal adam. Benda yang ada selepas daripada tak ada. Dulu dia tak ada, lah dia ada. Mungkin. Sebab dia berubah, dia menerima ada dan tak ada. Dulu dia tak ada dan dia menerima ada dan sekarang dia ada. Jadi mungkin lepas ni juga dia tak ada. Sebab benda yang menerima tak ada, kemudian ada. Yang ada juga menerima tak ada. Dia berlaku. Satu. Yang keduanya, mungkin ma'dum ba'dal mawjud. Mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin yang telah tiada selepas ada. Yang sekarang ni dia tak ada. Dan dia pernah ada. Contohnya, macam generasi 1000 tahun dulu. Generasi 500 tahun dulu. Dulu dia pun pernah ada. Kita sebutlah kalau kita terima dinosaur tu ada. Kita sebutlah. Kalau kita terima kata dinosaur tu ada. Benda harus pada akal. Tak payah bincang sama ada dia teori ke apa tak. Harus pada akal. Kita pegang yang tu. Dia benda yang harus ada pada akal. Wajib yakin ke tak? Tak wajib yakin. Malaikat dalam kubur tak tanya pun baru. Andai kalau kita kata ada. Sebab dia benda yang boleh ada. Tu je. Boleh jadi T-Rex yang kita tengok pangkal dia tu. Boleh jadi dia ayam orang zaman dulu. Boleh jadi ya. Nama yang ada tanduk sumur depan tu. Boleh jadi dia kebau zaman dulu. Boleh jadilah. Tak ada masalah tu. Tidak bincang. Sebab dia masuk dalam perkara yang harus pada akal. Dinosaur yang dulunya ada, kalau kita terima kata dia ada lah. Yang sekarang dia tak ada. Sekarang dia tak ada, pupus. Maka dia masuk dalam kategori mungkin ma'dum ba'dal wujud. Yang sekarang tak ada, yang dahulunya pernah ada. Tuh. Yang ketiganya mungkin sayujad. Yang ketiga mungkin sayujad. Mungkin benda yang boleh ada, boleh tak ada dan bakal ada. Yang akan ada. Contohnya cucu kita, contohnya anak kita, bagi orang yang tak kahwin lagi lah. Orang yang tak kahwin lagi. Mana nak main anak dia dah. Tapi, ikut adatnya, bila dia kahwin dan sebagainya, maka ada anak. Maka anak tu lah tak ada lagi lah. Pasal dia kahwin pun tak lagi. Cucu lagi-lagi tak ada lah. Pasal dia kahwin pun tak lagi. Anak pun tak ada lagi. Cucu lagi tak ada. Cicit lagi je lah. Tapi semua tu dia panggil mungkin sayujad. Mungkin yang akan ada. Sesuai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sesuai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin juga. Dia panggil mungkin sayujad. Perkara yang boleh ada, boleh tiada. Dan bakal ada. Akan ada. 3. Dan yang keempat ialah mungkin alimallahu annahu la yujad. Ataupun disebut dengan bahasa ini mungkin fi ilmillah annahu la yujad pun boleh. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Satu. Ataupun disebut juga dengan mungkin fi ilmillah annahu lam yujad pun sama. Bahasa tersebut, kedua-dua ibarat tersebut menyebutkan tentang perkara yang sama, iaitu mungkin yang telah tetap pada ilmu Allah, telah Allah tahu dan tentukan
bahawasanya dia takkan ada. Bahawasanya dia takkan ada. Contohnya, Muslim ala Sayyidina Muhammad, anak bagi orang yang mandui. Contohnya, anak bagi orang yang mandui. Allah dah tentukan dan takdirkan sejak azali lagi bahawasanya dia ni orang yang tak ada anak. Dia orang tak ada anak. Anak tu sendiri merupakan benda yang mungkin. Anak tu boleh ada, boleh tak ada lah. Melihat kepada sebelum ketentuan Allah dengan akal. Kalau kita timbang dengan akal, anak secara umumnya merupakan satu zuriat, secara umumnya merupakan satu perkara yang mungkin. Boleh Allah bagi kepada seseorang, boleh Allah tak bagi kepada seseorang. Secara umum. Kemudian Allah tentukan untuk tidak bagi. Dia mungkin, tapi mungkin yang takkan berlaku. Sebab telah ditentukan oleh Allah. Dia dua lapis kat situ. Yang pertama, dia benda yang boleh Allah bagi, Allah tak bagi. Kemudian Allah tentukan bahawasanya dia tak bagi. Dia dua lapis kat situ. Dia tak bagi. Tapak asal bawah ni, tapak asal ni, dia perkara yang harus. Boleh Allah bagi, boleh Allah tak bagi. Boleh Allah kurniakan kepada siapa-siapa yang Allah inginkan, Allah tentukan. Boleh juga Allah tidak kurniakan kepada siapa-siapa yang Allah tak bagi. Yang Allah tentukan. Kemudian daripada ketentuan yang harus begitu, daripada keadaan status asalnya yang harus begitu, Allah dah cap dah. Dengan bahasa kita lah, Allah dah cap dah. Allah dah tentukan bahawasanya Allah tak bagi. Tak ada. Tidak ada. Maka dia masuk dalam kategori mungkin alimallahu annahu lam yujad. Perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Tetapi dalam ilmu Allah telah sabit, telah tentu, telah tetap bahawasanya dia takkan ada. Pun mungkin juga. Kesemua mungkin ni sama ada mungkin mawjud ba'dal adam, mungkin mawjud ba'dal adab, ataupun mungkin ma'dum ba'dal wujud, ataupun mungkin sayujad, ataupun mungkin alimallahu annahu lam yujad. Keempat-empat ini di bawah rentahan dan juga di bawah takluk kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah boleh mengadakan dan Allah boleh meniadakan. Benar-benar ada, benar-benar dijadikan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah dan ketentuan Allah. Ataupun Allah tak jadikan dia sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain daripada empat kategori ini, dia tak termasuk dalam perbincangan kudrah. Bila dia tidak termasuk dalam perbincangan kudrah, dia tidak berada di bawah takluk kudrah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dikatakan lemah sekiranya Allah tidak buat. Maka membawa kepada poin asal kita, iaitu tidak dikatakan Allah lemah sekiranya Allah tidak boleh mengadakan anaknya. Sebab anak bagi Allah itu ialah perkara yang mustahil, dan kudrah tidak bertakluk dan tidak berhadap kepada sesuatu yang mustahil dan perkara yang wajib. Sebab itu penting difahami dalam takrif tersebut, yang ditakluk oleh kudrah ialah mungkin. Ijadul mungkin wa i'damuhu. Mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Lebih mudah. Dalilnya daripada sudut aklinya banyaklah, mudah kita tengok mudah. Kita tengok mudah. Semua benda yang dijadikan ini, baik manusia, baik makhluk dan sebagainya, dia tidak ada dengan sendirinya. Dia tidak ada dengan sendirinya. Mustahil daripada tiada nak ada. Benda yang kosong, benda yang bukan benda ada sesuatu daripada ketiadaan untuk berpindah ke daerah ada, daripada tak ada kepada ada. Mustahil sendiri. Mustahil berlaku dengan sendirinya. Mustahil berlaku dengan sendirinya. Melainkan kena ada unsur luaran, sesuatu yang mengadakan dia, dan sesuatu yang mengadakan dia itulah yang kita namakan sebagai Tuhan. Yang kita namakan sebagai Tuhan. Mustahil dia ada nanti. Orang tua kita disebut dengan bahasa kiasan, bahasa peribahasa yang mudah. Takkan pokok bergoncang kalau tiada angin. Takkan pokok bergoncang kalau tiada angin, dengan makna tidak ada sesuatu perubahan yang berlaku, melainkan mesti ada penyebab perubahan. Maka seseorang hamba ataupun sesuatu makhluk
daripada tak ada kepada adanya, perubahan lah tu. Dia tak ada, kemudian dia ada. Maka tu perubahan yang berlaku. Ataupun daripada muda ke tua. Ataupun daripada ringan kepada berat. Ataupun daripada besar kepada kecil dan seterusnya. Itu perubahan. Setiap perubahan yang berlaku itu menunjukkan atau ada pengubahan. Ada pengubahnya. Ada yang mengubahnya. Mustahil dia boleh berubah sendiri. Mustahil dia boleh berubah sendiri. Kita bukan dengan sendirinya kita tua, contohnya begitu kan. Kita bukan sendirinya kita tua. Ada yang mentuakan kita. Kita bukan dengan sendirinya pandai bercakap. Contohlah, daripada kita anak tak pandai bercakap, tak tahu apa langsung, la ya'lamu syai'a, dalam Quran sebut begitu. Tak tahu apa satu. Kemudian bukan dengan sendirinya kita tahu, melainkan telah diajarkan dan diberi ilmu kepada kita. Berubah daripada keadaan jahil kepada keadaan tidak jahil, daripada keadaan tahu, daripada tak pandai bercakap kepada pandai bercakap. Mesti ada yang mengubah keadaan tu. Dia bukan hasil diri seseorang. Dia bukan hasil daripada dia sendiri. Hasil dia sendiri tidak akan memberi kesan, melainkan ada faktor, ada sebab yang menyebabkan dan mengubahkan keadaannya daripada satu keadaan kepada keadaan yang seterusnya. Daripada kecil kepada besar, daripada tak mampu berdiri kepada mampu berdiri, daripada tak boleh jalan kepada boleh berjalan, daripada tak boleh bercakap kepada boleh bercakap, daripada tak boleh bergerak kepada boleh bergerak dan sebagainya. Semua itu ialah perubahan yang menunjukkan ada pengubah. Maka pengubah itulah yang kita namakan sebagai Tuhan dan Pencipta ataupun Tuhan kita. Yang mana nama Tuhan tu Nabi cerita bahawasanya namanya antara nama-namanya yang agung ialah Allah. Kalau kita bincang dengan akal secara mudah-mudah lah. Akal yang waras tidak menerima sesuatu itu berubah dengan sendiri. Akal yang waras tidak menerima bahawasanya berlaku sesuatu daripada sesuatu yang lain yang sama-sama dengan dia. Maka tak terima. Contoh daripada, kita katakan daripada air contohnya, dia tak akan berubah jadi besi. Dia akan berubah jadi besi dan sebagainya. Daripada benih, dia tak akan berubah jadi pokok dengan sendirinya. Dia tak akan berubah jadi pokok dengan sendirinya. Ada pengubah dia. Ada yang mengatur, menguruskan tentang perubahan yang berlaku pada dirinya. Daripada benih tiba-tiba jadi tunas, daripada tunas tiba-tiba jadi batang pokok, kemudian jadi bunga, jadi buah dan seterusnya. Mustahil berlaku dengan sendirinya, melainkan ada pengubah, melainkan ada pencipta dan penjadinya. Maka pencipta dan penjadinya itulah yang kita sebut sebagai Tuhan. Tuhan itulah yang disampaikan dan yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara nama-namanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita bincang dengan akal yang waras. Manakala kalau kita gunakan dalil naqli, dalil yang diambil daripada Quran dan hadis, sangat banyaklah. Dengan sebutan yang jelas. Contohnya Allahu innallaha ala kulli syai'in qadir wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan kita sebutkan tadi sesungguhnya innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu di atas tiap-tiap sesuatu itu qadir, maha berkuasa ia. Ayat yang kita sebutkan tadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, bermula Allah itulah yang mengadakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Maka dalil naqlinya, dalil Quran dan hadisnya melimpah dan ada pada setiap tempat, bukti dan juga sebagai petunjuk hujah bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala dalil akli kita juga, dalil akal, logik kita juga menunjukkan secara mudahnya pada pandangan mata kita tentang sesuatu yang berlaku di hadapan kita. Kita tengok di sekeliling kita sesuatu berubah daripada satu keadaan ke keadaan yang seterusnya. Dari
daripada baru kepada lama, daripada elok kepada buruk, daripada kecil kepada besar, daripada muda kepada tua, daripada hidup kepada mati dan semuanya, dan semua itu menunjukkan ke atas wujudnya pengubah dan pencipta yang mengubah keadaan tersebut dan menciptakan keadaan yang baru. Maka itulah dalil kewujudan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara mudah dan secara ringkasnya. Situ. Habis. Kita kalau kita lajak ni dia akan makan masa yang agak lama, sebab dalam perbincangan iradah ni dia agak panjang sikit. Jadi kita kena berhenti dulu situ. Kemudian katanya iradah wa kullu syai'in ka'inin aradah wa in yakun bididdihi qad amara fal qasdu ghairul amri fatrahil mirah faqad alimta arba'an sama fil kainati fahfazil maqamah. Perbincangan tentang iradah dalam 2 bit setengah ni. Jadi dia perbincangan yang agak panjang lah. Dia ada isu yang dia nak sampaikan. Ada sesuatu yang nak disampaikan oleh penyusun nazam ni, iaitu Imam Dardir. Dan dia satu perbincangan yang agak panjang. Kita sambung semula dalam itulah ataupun pertemuan kita yang akan datang, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada pertanyaan apa-apa tak? Tak ada. Kita tutup majlis kita dengan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.